Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, berjumpa lagi bersama saya Cik Romano. Hari ini kita nak membincangkan lagi topik lakaran pictorial, iaitu POP. Lakaran asas produk dalam bentuk 3D. Berdasarkan 2D, maknanya awak dah belajar lakaran 2D. So, kita nak buat lakaran, lakaran asas. So, SP hari ini pelajaran kita adalah 4.1, menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D. Jadi di akhir nanti saya nak, kalau boleh, semua pelajar dapat memahami dan dapat faham macam mana nak buat lakaran 3D daripada 2D. Okey, baik. Kembali kepada topik kita. Okey. Kalau tajuk sebelum ni, kita telah pun mempelajari bagaimana apa itu lakaran 2D, dan kita pun dah tengok macam mana teknik-teknik dalam lakaran. Okey. Teknik dalam lakaran pictorial. Okey, kita dah buat lakaran asymmetry, oblique, perspektif, 1 titik, 2 titik dan juga titik-titik. So, yang ini kita lebih kepada macam mana kita nak menghasilkan lakaran 3D. Okey. Ini yang saya kata untuk bab 4 ni, lakaran ini untuk bab 4, so kita tengok SP dulu. Okey, hari ni kita tengok inilah menghasilkan 3D. Oh, alright. Okey. So, kalau boleh saya untuk TP untuk TP awak, okey. Untuk tajuk ini saja boleh menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D dengan mengaplikasikan teknik lakaran pictorial. Maknanya teknik-teknik yang awak dah belajar sebelum ni, awak aplikasikan dalam lakaran. Yang kita akan belajar sekejap lagi teorinya. Itu yang awak kena buat untuk dapatkan TP 3. Okey. Baik. Apa yang dimasukkan? Kalau awak tengok sekali lagi, saya tunjuk lagi kan, yang ini. Ini ada satu lakaran. Bagaimana dia buat tu? Maknanya awak dapat gambaran yang sebenar suatu produk. Baik, apa itu lakaran 2D? Lakaran 2D ni dia ada satu permukaan saja. Ataupun kita bagi satu pandangan saja. Boleh. Lakaran ini dapat dilihat pada satu arah dan tidak berstruktur. Kenapa maksud dia? Kita tengok satu arah saja. Kalau pandangan atas lah. Kalau sisi-sisi, kalau hadapan. Satu saja. Okey. Hanya terdapat dua ukuran, iaitu panjang dan lebar. Maksud dia, kalau kita ada pandangan hadapan, kalau kita ada ini pandangan hadapan, yang kita ada ni apa dia? Kalau ini adalah pandangan hadapan, setelah ini pandangan hadapan, yang kita ada ni tinggi dengan lebar. Itu maksud dia, ataupun panjang dengan lebar. Maknanya dua ukuran saja. Lebih kepada panjang dan juga lebar. Okey, itu masuk dua dimensi. Maknanya arah mata kita. Okey, alright. Baik, ini contoh dia. Ini pandangan atas lah. Ini apa ni? Objek apa ni? Dapur gas kan? Okey, alright. Okey, baik.
Okey, ini objek apa ni? Okey, kalau tengok maafkan saya. Okey, baik, tengok balik. Okey, ini adalah contoh lakaran dua dimensi. Maknanya ini daripada pandangan atas. Apa yang dikata tadi, kita hanya dua dimensi kan. Okey, kalau pandangan atas kita cuma dapat tengok maklumat dia apa dia? Lebar, okey, dan juga panjang. Dua je, maknanya kita ada panjang. Okey, kita ada lebar juga panjang. Kalau pandangan hadapan ada tinggi, panjang. Tak? Ini panjang. Okey. Ini sama juga dengan ni kan. Yang dia bagi ni pandangan hadapan. Okey. So kita dapat ni je. Tinggi dia dan juga lebar dia. Okey. Itu masuk 2D. Maknanya satu-satu lakaran tu kita nampak dua dimensi saja. Okey. Boleh. Okey, kita tengok apa itu 3D. Ini contoh 3D. 3D ni dia kita nampak okey, ini kita nampak tiga dimensi. Nampak? Ada tinggi, ada dalam, ada lebar. Nampak? Ada tinggi, ada lebar, ada dalam, ada lebar. Nampak? Ada tiga dimensi tu. Ada tinggi, dalam. Okey, boleh. Alright. Dia mudah je. Mana sebab apa saya kata sebab awak dah belajar isometri, oblik dan juga perspektif kan. Okey, ini ini satu lakaran. Ini contoh lakaran 3D. Maknanya apa itu lakaran 3D? Dia memberi gambaran sebenar objek. Memberi gambaran sebenar. Okay, kalau tengok gambar Rajah ni kan, lakaran ni dah cukup cantik dah. Dah cukup cun dah. Nampak bag yang dia buat kan. Okay, kalau tengok yang kedua, apa dia ni? Sharpener. Okay. Sebab ia mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Okay. Boleh? Nampak ini awak, ini perspektif. Ini dia buat dalam bentuk perspektif 3 titik kan. Dua titik. Ada tinggi, ada panjang, ada lebar. Ini pun sama sebenarnya. Ada tinggi, ada panjang, ada lebar. Sebab tu saya kata prinsip tiga dimensi tu yang saya selalu suruh awak tengok kan, bentuk kotak kan, bentuk kotak. Okay, alright. Okay, kita tengok apa perbezaan. Okay, apa perbezaan bentuk 3D dan 2D yang mungkin akan disoal dalam perbezaan. Okay, kita tak tahu dia. Okay. 2D dia lepeh. Sama sekali dia lepeh lah. Okay. Yang kedua, dia mempunyai satu permukaan je. Satu permukaan. Okay. Satu permukaan. Permukaan ni kita panggil permukaan. Kalau atas awak nampak. Kalau hadapan awak nampak. Kalau sisi lah. Satu saja. Okey. Dia mempunyai dua ukuran. Ukuran je. Panjang dengan tinggi. Seperti saya kata tadi kan. Bila dia dua je. Kalau saya ambil pandangan atas kan. Dia ada dua je. Okey. Seterusnya, tidak menggambarkan kedalaman. Dia tak ada kedalaman. Tak nampak dalam kan. Melainkan dia bagi pandangan atas. Kalau ini pandangan hadapan tak nampak. Okey, dan
menggambarkan keluasan. Dia tunjuk luas je, luas pandangan hadapan, luas pandangan atas, luas pandangan sisi. Okey, apa pula 3 dimensi? Okey, bila sebut 3 dimensi saja, okey, bentuk yang menonjol. Yang pertama, bentuk yang menonjol, maknanya nampak. Kalau kata 3D kan, kalau tengok TV yang 3D, awak nampak macam dia nak keluar. Okey, mempunyai 3 permukaan. Ada 3 permukaan. Apa dia? Panjang, lebar dan tinggi. Saya kata tadi lah, panjang, lebar dan tinggi, ataupun prinsip dia kan. Dia ada macam ni. Dia ada panjang, lebar dan tinggi. Alright, Chun. Okey, seterusnya. Apa dia? Menggambarkan kedalaman dan ketinggian. Ini saya kata tadi, menggambarkan kedalaman dan juga ketinggian. Bila kita lukis tu secara ni, kita nampak kedalaman dia, kita nampak dia punya kelebaran dia. Okey, menggambarkan keluasan dan isi padu. Okey, kita tengok contoh tadi kan. Okey, kita tengok gambar tadi kan. Okey, kita tengok gambar ni. Nampak? Dalam dia tu kita nampak. Maknanya senang cerita, dia nampak seolah-olah yang betul lah. Yang betul. Itu maksudnya 3D. Jadi apa yang awak perlu dalam tajuk ini adalah daya imajinasi awak perlu tinggi lah. Sebab nanti awak kena lukis macam ni lah. Ada teknik bayangan, ada awak dah nyatakan bahan, elemen, prinsip. Ini saya kata, okey, awak kena buat lah. Okey, ini adalah ini contoh lakaran. Ini yang saya kata yang awak perlu buat. Okey, kalau dalam buku teks awak tu, contoh yang ini kan. Contoh apa nama ni, topi ni kan. Maknanya bila awak lukis satu, okey, cuba lukis. Okey, saya nak habis kelas ni, awak cuba lukis lakar. Ada kesan cahaya, ada kesan pantulan. Okey, so daripada situ awak nampak, okey, seolah-olah objek itu betul lah. Walaupun saya kata apa itu, bila kita nak melukis, kita perlu ada pensel yang macam itu, yang macam ni kan. Okey, kalau awak kata awak ada satu pensel je, tak apa. Okey, boleh buat, asalkan awak cuba buat. Awak cuba buat dan ada teknik-teknik tu. Okey, nampak? Highlightkan arah cahaya. Maknanya awak kena faham, bila ada arah cahaya, sini yang kena cahaya, dia cerah. Yang tak ada cahaya ni, dia akan jadi kesan bayang. Jadi kita akan guna tone gelap. Okey, boleh? Boleh? Okey. Sebab kenapa saya kata penting? Sebab lepas ni awak nak belajar teknik rendering, macam mana awak buat rendering. Okey, saya nak awak lakar. Awak lakar. Okey, tak adalah saya kata lakar sampai macam ni, tak perlulah. Tapi kalau awak ada kebolehan, boleh je nak belajar kan. Tetapi cukuplah. Okey, untuk hari ni awak boleh faham. Okey, ni apa itu 2D, apa itu 3D, dan awak cuba lakar. Nanti next class kita akan buat sama-sama. Saya akan tunjuk pada awak cara nak melakar. Okey, boleh? Okey. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Okay, saya harap boleh tengok berulang kali. Sekiranya tidak faham, boleh bertanya di grup. Okey. Yang penting saya nak tajuk ni awak kena cuba. Awak kena cuba juga, walaupun awak kata, cikgu susah lah, saya tak pandai melakar lah cikgu.
kena cuba juga, sebab ini tajuk ataupun skill ni dia tak boleh datang dalam masa 1 hari 2 hari ataupun 2 minggu. Okay, awak kena okay. Baik, so itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kalau kita dipermudahkan segala urusan, kita akan bersemuka dan benda ni kita akan buat sama-sama dalam kelas lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.